والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, kenikmatan dan keberkatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu kebaikan dan keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu kebaikan dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, para hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat-Nya dan kurnia-Nya. Sekiranya kita dapat sama-sama pada malam ini beriktikaf mempelajari ilmu agama. Dan insya-Allah tuan-tuan, sebelum kita mulakan pengajian kita berkenaan amalan-amalan penyelamat daripada azab neraka, marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dikurniakan kepada kita kesihatan, keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan tidak lupa juga kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, para ulama, guru kita, dua ibu bapa kita semua yang masih hidup dan yang meninggal dunia, keluarga kita dan keluarga kita yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh dan kurniakan kepada kita syurga al-firdaus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung berkenaan tajuk, iaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin orang-orang yang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, melakukan kewajiban Islam, insya-Allah dijamin masuk ke syurga. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung persoalan berkenaan halal dan haram yang masih samar-samar ataupun diistilahkan sebagai ulama berbeza pendapat. Para ulama berbeza pendapat apa hukum ni. Ada ulama kata halal, ada ulama kata haram dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak amalkan satu-satu amalan sedangkan ulama sendiri berbeza pendapat, kata halal, kata haram dan sebagainya. Kalau yang jelas halal kita tahu, yang jelas haram kita tahu. Sekarang banyak perkara yang terlalu banyak perbezaan pendapat. Sehingga kan bab taharah, tuan-tuan, bab istinja, bab yang asas berkenaan wudu, air wudu, air mustakmal, air itu pun ulama berbeza pendapat. Boleh pakai ke tidak mak mustakmal. Jadi bagaimana kita nak menghadapi ini, tuan-tuan? Cuma sebelum itu, sebelum saya masuk berkenaan tajuk ni, perbezaan pendapat tentang halal dan haram ni, bagaimana orang awam nak hadapi soalan yang kadang-kadang membingungkan. Sebelum itu ada yang bertanya tentang berkenaan yang berlaku di bahasa kita masukkan sikitlah apa yang berlaku di Perancis, di France ni. Masalah drawingnya, lepas tu masalah keganasan dan sebagainya. Itu kita bincangkan di kalangan politik lah, ahli-ahli ulama. Cuma yang ditimbulkan di sini, ada di kalangan orang yang bukan Islam. Ini saya rasa penting saya ketengahkan. Ada di kalangan orang yang bukan Islam di Barat, bahkan ada ceramah yang dibuat oleh orang-orang Nasrani di Mesir. Ceramahnya dia kata apa?
Dia kata Nabi ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kiranya yang ceramah di orang Kristian, nama dia Zakaria Petrus. Saya ada dia punya ceramah dia. Dia orang Nasrani Mesir. Dia sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula tu. Okeylah, bagus tu. Kemudian dia kata bahawa pada satu ketika ada ceritanya yang saya perlu ketengahkan ni yang sudah sampai menyampaikan tidak betul. Dia kata ada satu ketika seorang wanita bernama Asma binti Marwan. Asma begini. Ain Sad Mim Alif. Asma, ada yang panggil Asma binti Marwan, seorang musyrikah, seorang wanita yang belum beriman. Dia telah membuat syair-syair Arab yang menghina Rasulullah SAW pada zaman baginda. Jadi Asma binti Marwan ini menggunakan syair-syair macam sajak-sajak Arab ya, untuk mencaci, menghina Rasulullah SAW. Jadi berita itu sampai kepada Rasulullah. Ini cerita yang disampaikan oleh orang Nasrani lah. Cerita itu sampai, syair itu sampai kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat, wahai para sahabat, siapa yang boleh menyelesaikan perempuan ini? Siapa yang boleh, maknanya kalau bahasa Arab terselesaikan, dia habiskanlah perempuan itu. Jadi berlaku di mana seorang laki-laki, ini cerita je lah, seorang sahabat tu pergi ke tempat perempuan tu, Asma binti Marwan. Dia seorang peniaga perempuan tu. Jadi dia minta kurma yang bagus-bagus lah. Jadi perempuan tu masuk ke dalam tempat dia punya rumah kedai tu. Waktu sampai ke dalam, sahabat dia pun bunuh perempuan ni, dipancung. Ada yang katanya ketika, yang menurut Zakaria Petrus ni, dia kata perempuan tu ketika masih mengandung anak dia tu, sahabat tu pun bunuh perempuan tu. Kemudian dia pun pergi dan dia beritahu kepada Nabi katanya. Lalu Nabi pun berkata, kamu wahai sahabat telah menolong Allah dan Rasul. Maknanya Nabi menyokong perbuatan membunuh perempuan tadi. Ini cerita dia tuan-tuan, tersebar ni. Bahkan bukan saja tersebar di kalangan bukan Islam, bahkan di kalangan orang Islam juga. Yang membuktikan, orang-orang bukan Islam membuktikan bahawa Nabi ini orang yang suka menumpahkan darah. Nabi ini seorang yang suka membunuh sahabat-sahabat dia, ataupun orang-orang yang tak beriman dia bunuh. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya jumpa cerita-cerita ini disampaikan oleh orang yang bukan Islam, orang Barat ataupun orang Islam itu sendiri, yang mengatakan Nabi pernah menyuruh sahabatnya bunuh perempuan musyrikah yang bernama Asma binti Marwan, ini cerita tidak benar tuan-tuan. Ini cerita bohong. Walaupun ada dalam kitab Tarikh Baghdadi ataupun Ibn Asakir, dalam kitab sejarah Tarikh Ibn Asakir, tapi perawi tuan-tuan, ada namanya Muhammad bin Hajjaj ataupun Hajjaj Al-Lakhmi. Ini ulama semua kata dia seorang pendusta. Dia seorang pendusta. Dia ada 3 nama, saya dah lupa 2 lagi nama. Tapi yang satu yang terkenal, Muhammad bin Hajjaj Al-Lakhmi, tak silap saya. Dia seorang perawi cerita-cerita yang berdusta. Jadi dia kena hati-hatilah kalau dengar berita-berita begini yang mengatakan Nabi ada bunuh kerana dia membawa syair, dia kena bunuh. Ini cerita bohong. Malahan bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis perbuatan Nabi SAW yang Nabi tidak pernah membunuh walaupun ketika berperang, tuan-tuan. Nabi tak pernah membunuh orang-orang kafir walaupun ketika berperang, melainkan 1 orang saja. Ini sejarah sebelum. Walaupun berperang, Nabi tak membunuh. Itu yang pelik. Melainkan 1 orang. Itu pun Nabi kata Nabi nak bunuh dia. Sebab dia memang jahat sangatlah, dah terlalu jahat sangat. Nama dia Safwan bin Abu, saya tak ingat. Akhirnya sejarah pun menunjukkan bukan Nabi bunuh dia, tapi dia kerana ketakutan. Sebab orang-orang kafir di zaman Rasulullah, mereka tahu kalau Nabi kalau sebut mesti berlaku.
Jadi apabila dia dengar Nabi nak bunuh dia takut. Sebab ini akan dibuat. Jadi akhirnya dia jatuh atau dia mati. Bukan kerana Nabi bunuh dia jatuh. Kepala terletak. Ada riwayat lain kerana sebab-sebab lain. Jadi ini sejarah memang terkenal. Nabi tak pernah bunuh sahabatnya ataupun bunuh orang-orang kafir walaupun dalam perang. Jadi cerita tadi tuan-tuan, berkenaan dia bunuh perempuan tadi, dia suruh sahabat dia bunuh. Ini cerita palsu. Dan perlu diingatkan. InsyaAllah tajuk ni pun akan saya masukkan dalam, insyaAllah tajuk buku baru saya juga ni berkenaan ilmu adab ataupun tanpa ilmu adab rosak agama. Saya terangkan di situ, insyaAllah kena siap nanti mudah-mudahan panjang umur. Bagaimana adab Rasulullah SAW bukan sahaja dengan sahabat-sahabatnya, malahan dengan golongan ahli kitab, dengan Yahudi tuan-tuan yang nak bunuh Nabi pun Nabi maafkan. Macam mana? Kemudian orang Badui, orang kafir yang nak bunuh Nabi pun Nabi boleh maafkan. Dan sehingga kepada ketua-ketua musuhnya Abu Sufyan, ini Abu Sufyan, Hindun bin Utbah yang makan daging hati bapa saudara yang Hamzah bin Abi Talib. Hindun bin Utbah begitu jahat, akhirnya dia masuk Islam kerana akhlak Rasulullah SAW. Nabi tak pernah bunuh sebenarnya. Jadi di sinilah saya nak terangkan sedikit. Kalau sekiranya ada terdengar orang-orang yang bukan Islam sekarang pula tengah kecoh ni berkenaan kartun-kartun ni, kalau terdengar ada orang kata Nabi yang bunuh ada seorang wanita, katakan ini riwayat palsu, riwayat tidak benar. InsyaAllah saya akan masukkan tajuk ini juga tentang beberapa tuduhan yang tidak benar terhadap Rasulullah SAW. Cakap pasal kartun ni, ada orang Arab pula draw kartun. Dia orang Arab sedang draw kartun hina Nabi. Dia pun draw kartun kan ada. Dia kata, dia bawa kartun tu anjing-anjing lepas tu bulan ni Rasulullah. Jadi anjing tu Nabi punya cahaya tidak akan malam. Jadi yang ni anjing ni yang sibuk-sibuk. Jadi dia nak samakan yang anjing tu sama macam orang-orang tu. Faham lah maksud saya tu. Yang suka hina Rasulullah SAW. Tapi heran ya tuan-tuan, Islam ni makin lama makin berkembang. Dahulu saya ingat tahun 2004 Islam cuma 1.2 bilion. Sekarang 2014 1.6, ada kata 1.5 bilion. Sampaikan dalam World Guinness Book saya baca, saya terperanjat. World Guinness Book tulis kat situ, Islam is the most fastest religion, fastest growing religion in the world. Islam agama yang paling pantas berkembang di dunia sekarang. Tapi orang pun hentam dengan Islam, hentam dengan tak cakap macam ni. Allah Ta'ala yuridu Allah. Mereka nak padamkan agama Allah, tapi Allah Ta'ala tetap simpankan agama Islam. Dan ini perkara yang saya rasa saya perlu sampaikan sebelum saya terlupa lah. Sebab ada orang bertanya kepada saya, dia suruh saya cek hadis ni yang Nabi bunuh wanita tadi. Jadi saya dah cek, memang ada riwayat ini palsu, dibuat direka-reka cerita ni untuk mengusulkan nama Rasulullah SAW. Baik, saya teruskan bacaan buku ni muka surat 168, amalan penyelamat dari azab neraka. 168 nombor 7 ya. Nombor 7. Hawa nafsu juga perlu dididik agar dapat melaksanakan hukum halal dan haram dengan sebaiknya. Kerana nafsu itu ibarat kuda liar yang perlu dididik. Nafsu juga boleh diibaratkan seperti tentera dalam tubuh kita dan hati adalah rajanya. Jika nafsu itu tidak didisiplinkan, maka ia berkemungkinan akan melawan rajanya. Jadi ini di antara faedah yang boleh kita dapat daripada hadis yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu Rasulullah SAW menjamin seorang sahabat yang baru masuk Islam
Kalau sekiranya dia menghalalkan yang haram, dia menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, melakukan yang wajib-wajib, insya-Allah dia masuk syurga. Jadi nak menghalalkan yang halal ni macam mana pun perlu kepada nafsu yang boleh terdidik. Sebab kalau nafsu kita tidak dididik, halal macam mana pun kita langgar, haram macam mana pun kita abaikan. Halal tu kadang-kadang orang halal dijadikan haram, yang haram ada yang dijadikan halal. Ini tajuk panjang lagi. Cuma yang saya tertarik perbincangan berkenaan nafsu, hati, akal. Yang paling menarik dalam perbincangan ini iaitu dikupaskan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah, beliau di antara ulama yang begitu cantik mengupaskan tentang nafsu, akal sama hati. Dahulu pun saya memang cari di hati ni bahasa Arab kan. Bahasa Arab ni kalau sebut hati ni dipanggil qalbun. Jantung pun qalbun juga. Qalbun, jantung. Habis hati, qalbun juga. Qalbun, jantung, qalbun. Tapi orang Melayu kita kalau hati, hati nurani. Kalau jantung, jantung. Sebabnya tuan-tuan, sebab apa Rasulullah SAW menyebut jantung pun qalbun, hati nurani pun jantung ni qalbun. Sebab itulah Imam Ghazali sebut, dia kata puncanya kerana dekat qalbun ni, jantung ni tuan-tuan, ada qalbun lagi satu iaitu hati nurani yang tercantum dengan jantung kita sendiri. Ini Imam Ghazali punya penerangan yang baru saya boleh faham apa itu hati nurani tu. Jantung yang bergerak ni, ada hati nurani ni yang melekat sama-sama dengan jantung. Sebab itu ada kajian, Allah Alam betul ke tidak, dia kata jantung ni dah rosak, dia ambil jantung orang lain. Dia ambil jantung orang lain sebab mungkin dia tak mahu jantung, maaf cakap jantung khinzir, jantung babi ni. Sebab saintis kata, doktor kata antara jantung yang paling dekat dengan jantung manusia ni jantung khinzir, beralih buaya, babi lah. Sekarang orang kata kalau sebut babi tak boleh ke masjid. Saya pun sebut salah, khinzir dia. Ini doktor cakap, mungkin Allah Ta'ala nak uji manusia. Antara yang paling dekat dengan jantung manusia ni jantung khinzir. Jadi mungkin orang ni tak mahu jantung khinzir, dia nak jantung manusia. Jadi dia tukar. Jadi menurut kajiannya, apabila ditukar jantung, dia punya perasaan pun dah lain. Jiwa perasaan dia dah tak sama dengan yang lama. Kalau kena yang jantung orang yang akhlak buruk, dia boleh terkesan. Jadi itu sebab kita boleh faham sikit bagaimana Imam Ghazali mengertikan hati nurani ini ialah yang terselit dengan jantung. Dia perasaan kita dengan jantung. Sebab tu kalau jantung mati, perasaan ni, hati ni dia akan berpisah. Dia bukan mati juga, dia akan berpisah. Itu yang ulama kata, ini dia kata roh berpisah daripada jantung, daripada badan. Tajuk ni panjang, saya baca pun memang rumit sikit berkenaan hati nurani. Kemudian nafsu, bagaimana Imam Ghazali terangkan nafsu ni ada tingkatan-tingkatan. Dan nafsu juga seperti kuda liar, seperti tentera. Jadi yang paling berkuasa dalam tubuh kita ialah hati. Hati sebagai raja, akal sebagai menteri, nafsu sebagai tentera ataupun kuda liar. Jadi kita ni kena disiplinkan kita punya kuda liar ni, nafsu kita. Jadi dengan kuasanya, mata kita pun tak boleh tengok sembarang. Sekarang ni dah macam-macam, susah nak kontrol mata kita. Saya ingat dulu, sekarang di Singapura pun ada, adalah rancangan tu dia macam ejek-ejek lah. Bukan ejek, dia kata mak-mak dulu ni. Kalau anak-anak kecil-kecil tengok ada filem cium-cium, dia suruh apa? Tutup mata. Betul, ingat tak? Kadang-kadang kita pun suruh je. Tengok cerita apa? Tutup mata. Masa dia nak mencium. Tapi TV saya dapat tahu, budak-budak sekarang TV pun tak tengok sangat. Dia tengok dia punya handphone dia.
Tapi iPhone, dia semua dah ada, TV ada, semua kat dalam. Macam mana nak suruh anak kita, tengok apa tu, tutup mata. Tutup mata apa? Dah terdiam mata tu. Nak kena jaga. Jadi, nafsu ni antara sebab menjadi rosak antaranya mata. Ini nak kena kawal penglihatan juga. Sebab itu dalam Al-Quran, jelas-jelas Al-Quran kasih tahu. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, hendaklah kamu yaghuddu, merendahkan pemandangan kamu. So mata ni kalau dah ternampak. Singapura ni saya rasa kalau nak lihat orang-orang cantik ni tak banyak sangat. Susah nak jumpa. Tapi kalau pergi, saya dulu belajar dekat Mesir, Masya Allah, pening betul. Lawa-lawa orang-orang, bukan kata yang perempuan, lelaki pun handsome, perempuan pun lawa-lawa, belajar kat universiti ni. Nak tunduk-tunduk pun tak boleh juga. Tiba-tiba orang Arab tanya, perempuan lah tu, cantik ni. Assalamualaikum. Dia tanya, awak daripada mana? Pasal dia tengok muka kita lain. Dia tanya, awak daripada mana? Kita berada di Singapura ni, mata kita yang susah. Tengok TV lagi susah. Jadi macam mana pun kita kawal? Sebab ni nafsu kita. Kalau kita tak kawal, Imam Ghazali kata apa? Kalau nafsu kita tak kawal, ini tentera ni, kuda liar ni, akan mengatasi raja ni. Raja dia siapa? Hati kita. Sebab hati yang membuat keputusan. Nak tengok wayang malam ni, nafsu cakap apa? Best lah malam ni cerita cowboy. Akal bilang, okeylah sekali-sekali lihat, belajar penat tadi, ceramah Masjid Kasim, pergilah tengok. Itu akal. Nafsu kasih keputusan. Ini apa? Hati. Hati yang kasih keputusan. Kalau hati ni pun tak dididik, ni Imam Ghazali terangkan, hati perlu dididik dengan apa? Dengan tamisan, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan pergi kuku, dengan hati pun kena didik. Kalau tak ada didikan belajar agama, hati bercakap, okeylah, pergi talabul malam. Singapura sama banyak. Jadi inilah saya nak terangkan di sini. Nafsu ibarat kuda liar, hati ibarat raja, akal ibarat menteri. Sekarang di zaman silap-silap raja pun kena kuling. Habis. Sebab menteri dah lagi hebat, nafsu lagi hebat. Jadi hati kita kena didik, kita kena kawal insyaAllah. Baik, yang ke-8 tuan-tuan. Surah 168 tadi. Perlunya belajar agama dari guru yang diiktiraf oleh para ulama negaranya atau guru agama yang bertauliah dari badan Islam berkemuka di negaranya. Kerana jika belajar agama dari guru yang tidak diiktiraf, ditakuti pelajaran agamanya ada yang tidak betul atau mengandungi unsur melampau dan dikamukan. Sama juga jika anda sakit, tentunya anda mencari seorang doktor yang pakar dan diiktiraf oleh badan perubatan sesebuah negara. Jadi belajar agama, tuan-tuan para hadirin, carilah guru yang dapat tauliah. Presiden guru ni daripada Islam. Kalau di Malaysia jabatan agama dan sebagainya. Sebab ada sekarang ni, ada seorang, bukan seorang dia, ada beberapa orang yang tak bertauliah. Kalau dia mengajar ilmu fardu ain tentang sembahyang, tentang putihlah fardu ain, tapi dia dah tak bertauliah. Dia mengajar kat rumah-rumah orang, dia bercakap sana sini, habis dia kata ni sesat. Dah anak-anak murid dia pula jumpa satu hamba Allah, mak dia pula marahkan mak dia. Mak, apa buat ni? Ini sesat ni, tidak. Dah mak dia, bapak dia pula susah hati, tanya pula saya. Dah patutlah masa belajar dengan guru tak tahu dia. Ya, dah tahu tentang. Satu lagi pernah berlaku, seorang hamba Allah jumpa saya, bukan di sinilah, tempat lain. Dia kata ada grup lah, saya tak mahu sebut, ada grup, kadang-kadang dia suka berkumpul, berbincang tentang agama, grup berkumpul gitu. Jadi hamba Allah ni pun dia join kat grup tu, berkumpul bincang pasal agama. Grup tu besar kan.
Dia beritahu kepada saya, Ustaz, saya geram lah dengan satu orang dalam grup. Dia kata apa? Dia cakap, Ustaz-Ustaz kat Singapura ni semua belum dapat hidayah. Faham tak? Dia grup ni, dia dah pandai-pandai itulah. Dia kasih tahu dengan grup-grup. Dia kata, Ustaz-Ustaz kat Singapura ni semua belum dapat hidayah. Ni pun. Inilah kalau belajar masuk-masuk grup mana-mana ni, guru dia tak ada tauliah daripada Jabatan Agama ataupun tak ada iktiraf. Hati-hati ni tuan-tuan. Ini pun kadang-kadang bukan saja kat guru-guru ni, dekat hawker center pun ada. Duduk-duduk, saya tak dengar lah beli barang. Berceramah pula tentang ustaz-ustaz. Yang mengumpat lagi. Baru-baru ni keluar surah khabar pasal ini pun saya perlu terangkanlah apa yang berlaku keluar surah khabar berkenaan Masjid Khadijah kan. Ustaz Ali dan sebagainya. Ada tuduhan. Rupa-rupanya dapat tahu gambar tu diambil itu sempena majlis maulid. Kemudian datang beberapa orang ada MP duduk doakanlah untuk semua orang-orang yang ditimpa kematian akibat keganasan, doakan untuk semua. Jadi tak ada kena-mengena tentang masalah Perancis ni apa jadi disalahgunakan. Wallahu alam. Jadi sebab itu tuan, kalau ada dapat gambar-gambar ni sama ada dekat Facebook ke, dekat surat khabar ke, tanya orang yang dekat dalam gambar tu Ustaz. Bila berlakunya ni yang digambar? Nanti mereka cakap, ini kan ambil gambar tempat lain, berlaku lain, macam mana berlaku? Jadi kita bukan salahkan pihak surat khabar, tapi dia waktu nak terangkan maknanya kita umat Islam pun dia ada sifat prihatin apa yang berlaku pada dia. Tapi setengah orang dah marah-marah, dia kata, tengok ni. Dia sibuk-sibuk tentang majlis maulid, tapi doakan untuk orang yang hina Nabi. Padahal punca semua salah, gambar tu sendiri, bukan gambar untuk itu benda lain. Jadi, tuan-tuan, kalau dapat gambar kat mana-mana, di Facebook apa, apa, kita tak puas hati, tanya orang yang diambil gambar tu. Jangan tuduh semua sembarang, ni satu dosa besar. Kita tuduh sembarangan, sedang silap pahala kita ke akhirat, orang ambil. Pasal apa kita tuduh sembarangan? Jadi tanya orang yang diambil gambar. Besok-besok nanti keluar gambar saya. Manalah tahu saya makan kat hawker center, sedap dia rumput seperti makan hawker center. Seorang pun lagi makan. Tiba-tiba pelakon terkenal, mana punya Bollywood duduk sebelah saya, mana saya tahu. Saya makan sedap, pelakon kat sebelah. Kau main, saya tak ramai orang pun, saya tak tahu makan dia. Ambil keluar saya bawah. Rupanya ada pelakon Bollywood siapa datang ke hawker center hidup. Seorang apa ambil, gambar saya pula keluar ke sini. Tak pasal-pasal. Hati-hati orang Ustaz Alis ni. Apa ni makan dengan bintang Bollywood. Sebab itu tuan-tuan, pastikan dulu sebelum buat tuduhan, tanya orang yang dalam sahabat. Jangan main apa cakap sendiri-sendiri, bahaya ni. Terus pahala kita ni orang lain semua ambil. Inilah tuan-tuan, maknanya belajar agama biarlah daripada guru yang bertauliah. Ada kelulusan dan sebagainya. Zaman sekarang ni tauliah perlu ada sertifikat. Sekarang pula Singapura sertifikat pun tak cukup. Mesti ada tauliah, ada penulis juga. Masalah tu kadang-kadang yang ada sertifikat pun ajar pun tak ada ikut undang-undang lah. Jadi sekarang dah ada undang-undang. Masjid tak boleh ajar sekian-sekian tadi. Tak boleh ajar benda-benda yang boleh memecah belahkan umat dan sebagainya. Tak boleh hina itu, hina ini, kena letakkan undang-undang. Tuan-tuan tahu tak, di sini tak ada ada satu buku keluar, tapi buku tulisan Arab. Ini nak bercakap tentang tauliah ni. Buku Arab dia tajuk dia apa? Quratul Qadam, hukum main bola sepak. Menjawab. Kalau kita dengar hukum main bola sepak, okeylah, mungkin hukum ni. Rupa-rupanya dalam buku tu, tuan-tuan, diterangkan apa? Hukum main bola sepak ni boleh berlaku kafir dan boleh berlaku kafir akbar. Boleh menjadi murtad. Punca dia dasar apa? Kalau sekiranya seseorang itu main bola,
Dia sambil main, dia langgar, dia tepuk kawan dia. Dan kadang-kadang orang bola ada orang, dia langgar gitu, kena kat muka, orang tu jatuh. Referee selalu kasih apa? Red card kan? Red card, yellow card. Referee kau tak nampak, yellow card. Kesian orang tu pukul. Yellow card. Kalau nampak, red card. Dia kata ini red card yang tidak mengikut undang-undang Islam. Saya pun pening kepala juga ni apa kali. Jadi, siapa yang reda dengan red card? Sebab dalam Islam, kalau dah kena melanggar, hukumnya kisas. Langgar dia juga kepala dia. Tak boleh red card. Jadi macam mana kami nak langgar kita? Ini kan musabaqah, ini peraduan suka-suka. Bukannya nak berperang. Bukannya dalam kehidupan ini musabaqah. Macam orang gusti, orang main wrestling. Habis orang tu berdebuk. Jadi referee pun marah. Ini tidak mengikut undang-undang Islam. Jadi dia pukul, kita pun berdebuk sekali. Ini kan wrestling. Macam pula. Jadi saya bilang keterlaluan jadi. Jadi dia, lepas tu yang heran kita gunakan, kalau dia reda dengan ni, rekan, ini sudah menjadi kufur akbar. Kafir yang paling besar. Pasal reda dengan rekan. Dah jadi, saya bilang apa tulisan ni? Ini kadang-kadang fahaman melampau ni. Sebab tu ada orang kata main bola haram. Jangan terpanjang je kan, main bola haram ni. Tapi kalau main bola kan, anak-anak pun kalau kawan-kawan anak kena balas. Buku nasib baik yang mudah-mudahan tak diterjemahkan bahasa Melayu, terjemah kecoh. Jadi inilah masalah ni yang karang buku jadi macam mana dia keluarkan kenyataan ni. Oleh satu, maaf cakap ni, kita bincang tentang masalah bertauliah ni, iaitu kadang-kadang bertauliah dia, tapi hati kita tak sedap. Contohnya lah. Contohnya negara jiran kita, dia tak melaksanakan hukum hudud. Ini masalah hudud. Jadi satu pihak kata, Al-Quran mengatakan siapa tak melaksanakan hukum hudud, kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sampai tak hukum Allah, dia telah jadi kafir. Jadi kafir semua habis. Habis semua kafir. Sembahyang pun tak nak berimam, bermakmum. Sedangkan para ulama menerangkan, ahli sunnah wal jamaah, kafir ni, dia ada peringkat-peringkat. Ada yang tak keluar Islam pun. Dia tak jadi murtad. Tapi Nabi sebut dia kafir sebab kafir nikmat. Macam iman. Iman ni pun ada peringkat. Ada iman yang paling rendah, ada iman yang paling hebat, paling sempurna. Kafir pun, ada kafir yang terkeluar dari Islam, ada kafir yang tak terkeluar dari Islam. Ini cerita ni panjang ni, saya tak sebut dah, tak habis lagi. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya penggunaan ayat-ayat ni, kafir percayalah, Al-Quran, hadis, apabila menerangkan tentang kafir, ada macam-macam makna tu. Kafir bukan satu, bukan terkeluar dari Islam. Ada kafir nikmat, maknanya tidak mensyukuri Allah. Adakah orang yang tidak mensyukuri kepada Allah dan dihukumkan kafir? Tidak. Ini dosa lah, dosa besar. Dan macam-macam lagi yang penafsiran kafir. Jadi saya tak nak masuk dalam. Yang penting sekarang, belajarlah dari seorang guru agama yang bertauliah. Kalau pun ada kurang senang, ini insyaAllah nanti kita akan bincangkan sekarang. Ini cakap halal, ini cakap haram, ini cakap kafir, cakap tak kafir. Ini insyaAllah malam ni kita bincangkan, iaitu ke surat 169. Ke surat 169, saya bacakan soalan di sini. Bagaimana pula jika tidak jelas hukum halal atau haramnya sesuatu perkara, atau diistilahkan sebagai perkara syubhat? Contohnya ulama masih berbeza pandangan tentang haramnya sesuatu perkara. Ada banyak orang tanya. Sebab kalau kita buka buku fikih, para hadirin, kita kalau baca buku fikih, buku bab bermula dengan bab taharah, bab bersuci, air wudu, istinja, lepas tu ambil sembahyang, lepas tu sembahyang. Bermula bab ibadah ni, taharah sampai buat puasa, ibadah sampai buat kahwin, nikah, buat jual beli. Nanti kita akan jumpa yang ulama
bersependapat ataupun bersepakat ni sikit lah. Tengok ulama yang berpendapat yang sama pendapat sikit, tapi yang berbeza pendapat banyak. Bukalah buku fikih, bermula daripada bab taharah, sembahyang, bab munakahat, nikah, jual beli, bab apa lagi macam-macam. Yang pendapat yang sama sikit, tapi berbeza pendapat banyak. Jadi macam mana kita nak hadapi? Sekarang pula ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana orang sembahyang ada gini, ada. Tapi alhamdulillah Singapura kalau dia gerak-gerak pun dia sikit je. Itu yang mereka yang membolehkan gerak, mereka tak boleh gerak banyak, sikit je. Sebab pada banyak tu, dia bukan bahasa Arab, dia tak panggil tahrik. Sebab ada riwayat hadis ada kata Nabi pernah gerakkan tu sikit je. Itu pun ada ulama yang tak setuju, yang gerak tu kata waktu dia tahiyat gerak sekali je. Tapi yang heran ada gerak sampai gini. Saya pun pernah nampak gerak gini. Itu ulama yang membolehkan gerak gini pun tak benarkan. Ulama yang membenarkan gerak sikit, dia sendiri tak benarkan gerak banyak. Masalah apa? Kalau ada gerak banyak, dia tak boleh tahrik. Faharaka, gerak. Ini dari irtifat, yarfa, turun naik. Ini tak ada riwayat yang Nabi buat yang khafid, yarfa itu. Yang Nabi kalau betul riwayat lain, gerak sikit. Itu pun dalam mazhab Syafi'i, Hanbali, riwayat lain, majoriti ulama tak setuju yang maksud gerak ini. Maksud gerak maknanya asyhadu an la ilaha gerak sekali, itu maksud gerak. Maksud tegakkan sampai habis kita punya solat, kita punya tahiyat akhir tu. Kalau nak gerak, kalau mereka yang kata pun, sekarang macam mana pendapat ni? Ini yang banyak orang tanya, macam mana ni gerak sedikit? Jadi ini pun nak kena belajar betul. InsyaAllah kita akan bincangkan macam mana nak menghadapi berbeza pendapat ulama. Jawapannya di sini, di dalam perkara yang samar-samar ataupun ulama berbeza pandangan tentang halal atau haramnya sesuatu perkara, maka ada dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ini dikhususkan untuk orang awam, iaitu pertama, jika perkara yang tidak jelas itu tidak diperlukan sangat dalam kehidupannya, maka tinggalkan sahaja perkara tersebut. Yang ini berpandukan kepada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas, dan antara keduanya ada perkara yang syubhat, samar-samar, yang ramai manusia tidak mengetahui ini. Maka sesiapa yang menjauhkan diri dari terlibat dalam hal syubhat ini, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Hadis dalam kitab Imam Nawawi Al-Bakhari. Ini sebelum saya masuk tentang tajuk ni, saya terangkan di atas ni pertengahan fatwa ni. Ini saya pun terangkan kepada para hadirin tentang adab ulama-ulama kita empat mazhab dalam mengeluarkan fatwa. Ini perlu saya terangkan tentang adab mengeluarkan fatwa. Kerana di kalangan kita, orang-orang awam yang apabila menyebut tentang satu perkara dengan mudah sekali, sikit-sikit haram, sikit-sikit halal, sikit-sikit haram. Sedangkan ulama-ulama dahulu takut sekali nak sebut haram, walaupun mereka tak berapa suka, dan kadang-kadang takut juga nak sebut halal, walaupun mereka suka. Mereka hanya sebut, kalau benda tu mereka tak suka, dia tak kata haram. Imam Ahmad kata, ana akrahu zalik. Suatu hukum yang Imam Ahmad bin Hanbal tidak berapa suka, dia tak kata haram. Dia kata, ana akrah, aku tak berapa suka lah benda. Imam Malik ni sama. Imam Malik ni memang lagi terkenal dengan adab. Sampai ke Imam Malik ni pernah menyuruh seorang anak murid dia. Dia kata, kamu ni ta'allamal adab, kamu pergilah belajar adab sebelum belajar ilmu agama. Adab lagi penting. Ini ajaran Al-Quran dan Rasulullah, semuanya penuh dengan adab. Tapi
sayang kurang hukum kenaan ini. Jadi Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i kita kalau tak suka satu perkara dia tak kata haram. Dia kata anak akrahu zalik, anak apa lebih kurang lah, aku tidak suka, aku menjauhi perkara ini. Kalau benda tu dia rasakan benda halal pun dia kata anak uhibbu zalik, aku suka kepada benda. Susah nak jumpa di kalangan ulama mazhab mengatakan haram atau halal melainkan kalau sudah jelas hukum dalil. Saya pun tengah kumpulkan juga benda ni. Adab ulama-ulama mazhab dalam menerangkan hukum. Susah nak jumpa. Dia kata haram, dia kata halal. Semua kata, saya tidak suka. Saya suka pun. Saya tak suka pun. Adab mereka. Jadi kita pun tuan-tuan orang bincang dekat hawker center, dekat belakang masjid, lepas majlis, ataupun jumpa dekat office, nak bercakap pasal agama, hati-hatilah sebut halal haram, halal haram. Kalau tak suka, katakanlah saya rasa benda ni tak baik lah. Macam itu sudah. Saya rasa saya tak sukalah benda ni. Ini hidup aku ikut cara ulama dahulu. Lagi kalau sudah jelas. Sebab ada juga tuan-tuan yang membincangkan perkara minggu lepas saya terangkan tentang tutup muka perempuan. Dia gunakan dalil kau main lagi hujah dalil. Ada daripada sini dia gunakan apa? Wajib perempuan muslimah tutup muka. Dia gunakan wajib. Saya rasa berat ni kalimat wajib ke halal ke haram ni benda yang mesti ada dalil yang jelas untuk hukum wajib. Kalau masih sama-sama, saya tengok hadis-hadis yang hujah-hujah itu, semuanya menunjukkan yang ayat Quran dan hadis semua menunjukkan tutup kepala yang wajib. Dan muka ni, kalau dilihat daripada perbuatan sahabat-sahabat Rasulullah, jelas banyak menunjukkan wajah wanita-wanita muslimah pada zaman Nabi terbuka. Ada yang walaupun ada tertutup tapi terbuka dilihat oleh para sahabat ini. Jadi kena hati-hatilah, jangan selalu terlalu mudah jadi wajib, haram, halal dan sebagainya. Hati-hati. Saya terangkan ini sebab Al-Quran nak beritahu wala tasifu bi alsinatikum kadzib hadza halal wa hadza haram. Janganlah kamu mensifatkan sesuatu perkara ini dengan berdusta, ini halal, ini haram, untuk berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqulu 'ala Allahi al-kadzib. Jangan sekali itu. Baik, daripada hadis yang kita baca tadi juga menunjukkan bahawa kalau sekiranya perkara yang syubhat nak cakap halal atau tidak, nak cakap haram atau tidak, tak penting untuk diri kita tuan-tuan. Tak penting, tinggalkan sudah. Benda yang tak penting lagi, tinggalkan. Benda syubhat. Sebab Rasulullah mengatakan dia telah menyelamatkan agama ini dan kehormatan. Seperti apa? Seperti orang yang mengembala kambing-kambing di kawasan dia. Jadi kalau beli kambing-kambing itu biarlah dalam kawasan, jangan sampai terkeluar. Takut nanti kambing dia makan benda-benda yang bukan kawasan dia, dah jadi kambing itu dah makan benda haram, orang lain punya tanah. Jadi jaga kambing-kambing kita supaya jangan dia makan hak orang lain, tanah orang lain, rumput orang lain. Kalau dia halalkan tak apa, kalau dia tak suka. Jadi macam itulah, benda syubhat tak jelas halal haram, tak penting kita tinggalkan. Contoh seperti apa? Saya pun tak terfikir sekarang ni. Benda-benda yang tak penting. Apalah ini sekarang yang kedua yang penting. Benda-benda yang penting untuk kita. Baik, saya teruskan bacaan di sini paragraf yang berapa? 45, surat 169. Kemudian di akhir hadis ini baginda ada menyebutkan bahawa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya, iaitulah hati. Soalannya sekarang ialah
apakah sebenarnya hukum kait antara halal dan haram tadi dengan isu syubhat dan masalah hati yang disebutkan dalam hadis ini. Begini tuan-tuan, hadis ini dia ada sambungan yang saya tak sebutlah sebab takut memanjang kan. Sambungan di hadis ini yang menerangkan bahawa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau baik, baiklah diri kita. Kalau rusak, rusaklah diri kita. Itu hati. Soalannya, apa kena-mengena yang berkenaan syubhat, berkenaan hal-hal? Tiba-tiba Nabi sebut tentang hati kita. Saya ulang sekali lagi. Hadis menyebut halal itu jelas, haram itu jelas, antara kedua ini tidak jelas syubhat. Kalau tak boleh kita tinggal. Kemudian Nabi sebut dalam tubuh kita ada segumpal daging, kita baik-baiklah kita, iaitu hati. Soalannya, apa hukum kait hati ini dengan halal haram? Ini soalan. Ini hadis berkenaan halal haram, tiba-tiba disebut tentang hati kita. Apa kaitannya tuan-tuan? Ini jawapan yang muka surah sebelah ni 170. Jawapannya ialah sebagaimana yang telah kami terangkan sebelum ini, ilmu pengetahuan tentang halal dan haram serta mengelakkan dari terlibat dalam masalah syubhat semuanya bergantung kepada baiknya dan bersihnya hati seseorang. Jika hatinya kotor, maka sehebat mana pengetahuannya tentang halal dan haram sekalipun ia tidak mencukupi. Kerana pada satu hari nanti dia pasti melanggarnya kerana hatinya tidak takut kepada Allah. Contohnya lah, kita ni dah belajar ilmu agama, dah belajar tinggi, dah masuk universiti, dah ada MA, dah ada PhD, ada profesor ni. Contohnya, awak lulusan mana? Profesor ilmu syariah. Bagulah tu. Tapi kalau hatinya tengok jirannya, ada anaknya, ada ni kelebihan, dia lah mula dengki pula. Tengok jirannya kereta besar, dia dah mula hasad. Orang-orang yang dah ada hasad dengki ni, dia akan buat apa? Dia akan cari apa sahaja. Benda haram pun jadi halal. Pasal dah dengki. Sebab itu hadis ni menyebut halal tu jelas, haram tu jelas. Tapi kalau hati sudah jahat, benda haram pun boleh jadi halal. Pasal dah dengki ni. Macam ada satu buku, dia kerana benci, dia masalah benci juga. Ada juga buku-buku agama yang dicetak semula. Buku agama dicetak semula. Karangan Imam Nawawi pula. Imam Nawawi kata kelebihan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlu ziarah kubur Nabi dalam kitab Al-Azkar. Okey, kelebihan ziarah kubur Nabi. Dicetak baru pula. Ini orang yang tak suka dengan masalah kubur-kubur. Dicetak, dia tukar tulisan Imam Nawawi ni kata Fadlu ziarah Masjidin Nabawi. Kelebihan ziarah Masjid Nabi. Dihilangkan kubur. Patutnya nak Imam Nawawi sebut kelebihan ziarah kubur Nabi. Tak dibuang ke kubur. Kelebihan ziarah Masjid Nabi. Saya percaya yang buat ni, yang ubah ni, sampai ke ulama Azhar, ulama ni, seluruh dunia kutuk perbuatannya. Apa sampai ubah, cetak balik ubah perkataan Imam Nawawi? Puncanya kerana kebencian. Dia kalau orang tu alim ilmu agama sekalipun, hebat dia punya ilmu agama, kalau hatinya sudah benci, sudah dengki, haram pun habis dilanggar. Halal pun. Kerana halal pun jadi haram. Halal pun jadi haram. Macam contohnya lah ini apa? Saya kena sebutlah benda-benda ini. Berkenaan zikir berjamaah selepas salat berjamaah. Kita alhamdulillah lepas sembahyang berjamaah, kita berzikir jahrian. Imam menguatkan suara berzikir, makmum ikut. Ikut kuat-kuat. Ini zaman Rasulullah dah ada. Dalam Sahih Bukhari sebut,
bahawa mengangkat suara selepas solat berjamaah, mengangkat suara imam dah wujud pada zaman Nabi. Benda halal, benda boleh. Tiba-tiba dah datang. Ini amalan tak ada Nabi buat, ini sesat. Mana benda halal dah bertukar jadi haram. Jadi ini masalah, haram menjadi halal, halal menjadi haram. Jadi ini hati kalau dah rusak, ilmu hebat macam mana pun tak ada guna, dia merosakkan diri. Hati kalau sudah rusak. Baik, saya teruskan bacaan sini. Saya teruskan bacaan. Jadi cara yang pertama bagi orang awam ialah meninggalkan perkara tersebut jika bukan perkara penting dalam kehidupan. Jadi kalau orang nak bertekak ni halal, haram lah. Rasalah ini tak ada kena dengan hidup saya cuma nak tahu juga. Ini yang penting sekarang. Saya baca di sini ya. Adapun cara kedua, jika perkara yang syubhat samar-samar itu diperlukan sangat dalam kehidupan seseorang, maka gunakan atau lakukan mana yang perlu sahaja. Contohnya seperti di dalam mencari pekerjaan. Carilah pekerjaan yang halal 100% sumber pendapatannya. Jika boleh. Adapun jika syarikat tersebut terutama bukan milik orang Islam, yang sebahagian kecil keuntungannya, contohnya 15% adalah hasil dari pengendalian minuman atau makanan yang haram, maka jika dapat dielakkan pekerjaan tersebut, maka ia adalah lebih baik. Jadi benda syubhat ni halal haram halal. Kalau sekiranya memang kita kalau nak pekerjaan yang 100% halal, tapi persoalannya kalau tinggal di negara yang bukan Islam, nak dapat pekerjaan 100% halal bukan benda yang senang, susah. Kalau makan, contoh makan Subway dekat Malaysia, halal. Subway tu apa Subway? SUP dan yang makanan yang apa? Yang orang kata berkhasiat lah. Semua sayur-sayur, ada tuna. Makan Subway kat Singapura, halal ke haram? Dia kata, halal lah, ini ambil tuna je ke? Tak boleh, tak ada. Ini saya beri contoh lah, mana hidup di negara yang bukan Islam memang menghadapi masalah. Bekerja dengan syarikat penerbangan Saudi Arabia. Jadi steward apa, pilot, halal ke haram? Saudi okey lah, kemarin bekerja penerbangan syarikat British Airways. Halal lah, mana boleh haram? Apa ni? Ini bekerja, banyak orang tanya, bekerja dekat bank, bekerja dekat insurans. Yelah, memang kalau nak cari yang 100% halal, itu bagus. Tapi sekarang yang kita nak bincang, nak dapatkan 100% halal bukannya senang. Sampai ke bank Islam, kalau kata bank Islam berurusan dengan, tak dapat dihilangkan berurusan dengan bank yang bukan Islam. Banyak orang yang tanya berkenaan bekerja dengan, ada yang tanya bekerja dekat 7-Eleven, bekerja dekat NTUC, ada kerja. Jadi halal ke? Kita baca lagi lah. Teruskan di sini. Tetapi jika susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan yang lain yang ditakuti akan menjadi penganggur dan menjadi susah sekali hidupnya, maka bolehlah dia bekerja di situ sehingga mendapat pekerjaan yang lain. Ini termasuk juga apabila melakukan pembedahan di hospital dan menerima darah dari orang yang tidak diketahui dari mana sumbernya, maka ia dibolehkan kerana ia adalah amat penting sekali sewaktu dalam pembedahan. Begitu juga kes-kes cedera parah dalam kemalangan jalan raya yang mengakibatkan kehilangan darah sehingga perlu dimasukkan darah baru bagi meneruskan kehidupan. Ini masalah darah, ini demam ginjal, bekerja dekat televisyen, pelakon, penyanyi. Saya ambil satu contoh di masalah darah. Darah kita buat. Orang yang cedera parah, sakit, baru-baru ni kes banjir di Malaysia.
Ada yang sakit masuk hospital, mereka perlukan donor darah untuk membantu mereka yang sakit. Persoalan ni kita ialah darah yang kita dapat daripada siapa? Masuk macam arwah mak saya yang sakit, pergi hospital masuk darah baru. Jadi abang mak saya tanya lah, ini darah siapa pula masuk dalam badan ni? Biasa orang tua dia darah siapa? Memang kita pun tak tahu darah siapa. Silap-silap darah daripada orang yang paling kita tak suka. Dia pergi derma dekat hospital, darah tu juga masuk dalam badan dia. Padahal itulah orang yang paling kita tak suka. Mungkin dia bukan orang Islam, mungkin dialah yang paling banyak makan beralih boya, mungkin dia juga yang orang yang memusuhi Islam. Tak tahu. Darah itu juga masuk dalam badan. Nak buat macam mana darurat? Kalau tak masuk darah, tapi lah boleh doktor kata tak ada harapan. Macam mana kita perlu guna darah pada kita. Ini darah. Jadi benda yang tak boleh dielakkan dalam Islam, perkara yang tidak boleh dielakkan, dimaafkan. Jadi macam darah, dah terpaksa. Duit yang kita pegang, $10, $5, $2, duit siling-siling. Tahu tak kita, duit kita ni berpindah rantah tangan di tangan-tangan siapa? Kita pun tak tahu. Mungkin duit yang kita dapat $10, duit tu asal daripada orang yang baru jual anjing. Yang ni pula dapat daripada baru jual alih boya, kezim. Ini pun baru tak tahu. Masuk pula kucing. Kalau kat wallet baru beli pula. Beli kat Mustafa Center. Masuk sembahyang punya kasih. Tak tahu. Jadi bukan perkara yang tak dapat dielakkan, dimaafkan kan. Sebab ada orang tanya, ada satu orang tanya pasal handphone. Kena, dia tak tahulah, mungkin kena badan anjing ke, dia tak tahu anjing punya badan tu basah ke tidak ke. Dia terkena anjing pula. Kena pukul, campak. Jadi dia kata macam mana ni nak sertu handphone ni sertu. Ada orang kata sertu lah ke tanah. Tapi sertu pakai air dia lah handphone. Dia ada pendapat lain macam wallahu alam, saya bukan masuk dalam, lebih jauh kan. Jadi ini yang saya nak terangkan di sini. Benda yang tak perlu hal-hal kita. Kalau yang memang tidak dapat dielakkan, kita ambil mana yang perlu. Dan mana yang perlu saja. Contohnya macam derma ginjal pun dahulu kecoh, sampai sekarang pun ada juga, tapi sekarang tak berapa sangat. Dulu kecoh. Sampai kan ada, maaf cakap lah, ada seorang alim terkenal daripada Malaysia. Dia kata haram derma ginjal. Sama ada yang menerima atau yang derma. Haram, dia kata. Dia keluarkan fatwa haram. Derma ginjal. Satu kali, subhanallah, dia dah keluarkan fatwa, itu haram derma ginjal. Dia pula kena sakit ginjal. Ini kadang-kadang saya perhatikan, kadang-kadang kita nak keluarkan hukum pun ada masa-masa Tuhan uji kita. Ini kadang-kadang jangan cakap sembarang pasal agama Islam ni. Kalau kita cakap sembarang, kadang-kadang Allah Ta'ala turunkan ujian untuk kita sama apa yang kita cakap. Inilah, dia kata haram. Dia pula kena sakit ginjal. Jadi dia tak boleh tahan, pasal teruk kan dia sakit ginjal. Tak boleh tahan sampai akhirnya dia keluarkan fatwa derma ginjal boleh. Pasal sakit sangat. Jadi itulah, ada orang yang bertukar fatwa ni pasal dia dah rasa sendiri susahnya tu, barulah dia tukar fatwa. Yang ada masih lagi bertahan. Macam seorang alim terkenal di Mesir tu apa, Syekh Tawadi Syahrawi, orang alim terkenal. Penafsir selalu keluar TV, kasih ceramah pasal tafsir. Dia antara orang yang mengharapkan derma ginjal. Terang-terang. Dia kata kalau saya mati pun saya tak akan halalkan derma ginjal. Dia pula kena, subhanallah, dia kena sakit ginjal. Akhirnya dia tak ambil pun. Orang derma ginjal pun tak ambil, dia sampai dia meninggal.
Ini memang dia betul-betul mempertahankan dia punya fatwa. Tapi ada orang tak boleh tahan. Dia tak boleh istilah. Allah Allah bisa bagi berkenaan. Kita ni lah, kita orang awam. Kalau sekiranya perkara itu penting, kita memang penting untuk kita lakukanlah benda yang penting untuk kita. Benda yang fatwa ni kata halal, haram ke, jadi kita ambil mana yang perlu sajalah. Hijab, darah dan sebagainya. Jadi begitu juga kalau misalnya bekerja, nak kerja kat negara bukan Islam, mana nak cari yang 100% halal? 7-Eleven pun ada jual arak, NTUC pun ada, Giant pun ada. Kalau nak 100% semua dah tak boleh, bank tak boleh, insurans tak boleh, semua tak boleh. Driver taxi pun susah juga. Pasal apa? Kadang-kadang kalau malam-malam Singapura, saya dapat sini, saya dengar driver taxi sini cakap saya, tak betul tidak, Allah mungkin ada yang driver taxi sini tahu kan. Dan malam sikit nanti yang naik siapa? Yang naik pun biasalah kadang-kadang pelacur sebenarnya. Nanti dah tak boleh bayar, dia nak kasih servis kan. Kadang-kadang dia dengan dia bercium kat belakang. Ujian juga orang taksi. Kadang-kadang siang-siang. Jadi kalau ada orang marah, waktulah taksi pun tak nak bawa. Dia tak kerja apa? Kerja sendiri. Dia nak kerja sendiri, kalau modal, kita tak ada duit. Jadi, kalau sekiranya dah tak ada jalan lain, kerja lah. Sementara. Kerja sementara dengan syarikat ni yang kalau sekiranya kalau dah macam agak-agak ada pekerjaan lain lagi lebih baik, tukar pula. Macam itu. Tapi ini pendapat saya lah, masing-masing punya pandangan. Tapi ini yang sebaik. Macam ada satu orang Allah, anak dia tu memang nak jadi stewardess. Ini pramugari. Biasalah pramugari ni kadang-kadang ini pakaian dia, hidang, arak. Dah dinasihatkan, anak dia tak juga. Okeylah, tapi apa dia nasihat satu je. Nak jadi boleh, tapi dengan syarat kalau dapat kerja lain, pramugari tempat lain yang lebih selamat, ada sebarang harap awak ni, cakap anak dia lah, awak ni berhentilah kerja ni, cari tempat stewardess yang tak ada sekarang. Dan sementara lah. Pasal anak dia nak sangat, pasal dia nak travel satu dunia. Jadi kita orang Islam pun kena berlembut lah. Sikit-sikit. Sebab remaja ni susah, kita berkeras, dia lagi berkeras, tak boleh. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan dengan tajuk yang sama dan macam-macam lagi berkenaan dengan masalah maulid, masalah zikir berjamaah, masalah tahlil, majlis ini semua. Ini kata boleh tak boleh, adakah kita perlu buat? Adakah faedah ni dan kelebihan kita cuba bincang dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik tuan-tuan, sebelum tutup majlis, mari sama-sama kita berzikir berjamaah bersama-sama. Selain daripada majlis ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kita juga dengan berzikir. Dan saya rasa kita sama-sama membaca 2 ayat terakhir ataupun 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kelebihan yang cukup besar, yang mana 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini diturunkan dengan surah Al-Fatihah daripada singgasana Allah, min tahti arsy, daripada bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan Nabi juga mengatakan, ada bersabda, sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, kafatahu. Nabi mengatakan cukuplah ini 2 untuk dia. Jadi ulama berbeza pendapat. Ada yang kata cukup ni maknanya ibadah satu malam tu cukuplah untuk dia. Kalau dah benar, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dia cukup. Sama pahala dengan ibadah 10 malam. Ada yang tafsirkan pula cukup kedua ialah dijauhkan, dipelihara orang itu daripada musibah dan ujian-ujian daripada syaitan. Jadi saya punya pendapat Allah alam kedua-duanya termasuk dan banyak lagi kelebihan yang besar. InsyaAllah pada malam ini kita baca 2 ayat terakhir, dan kalau menurut Abdullah bin Mas'ud ditambah lagi 3 ayat, maknanya
3 ayat terakhir surah Al-Baqarah kita baca sebagaimana dalam majlis tahlil yang kita baca majlis masalah. Itu yang lebih terbaiklah sebagaimana pendapat Allah Subhanahu pada saat ini. Kemudian kita baca selawat 3 kali dan kita tutup majlis dengan doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في الحمد والكافر مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه بكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.